telah turun dua surah Al-Mu'awwizatain, dua surah perlindungan, yang mana tidak ada mana-mana ayat ataupun surah yang boleh menyaingi ataupun yang boleh mengatasi kelebihan dua surah ini dalam mohon perlindungan kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa surah Al-Ikhlas itu sampai disebut sulusul Quran? Sampai disebut sulusul Quran. Ulang 3 kali menyamai 30 Al-Quran, 30 juzuk Al-Quran. 1/3 Al-Quran, 1/3 Al-Quran, 1/3. Subhanallah, kenapa? Dan kenapa surah Al-Ikhlas dinamakan Al-Ikhlas? Amalan yang Allah terima hanyalah amalan yang ikhlas. Manusia yang Allah terima adalah manusia yang ikhlas. Allahu Akbar. Sebab itu surah Ikhlas ni 1/3, tuan-puan sekalian, isi kandungan Al-Quran 30 juzuk itu adalah untuk menjadikan kita hamba Allah yang ikhlas. Yang kita baca daripada surah Al-Baqarah sampai ayat yang terakhir tu, surah An-Nas tu, Al-Fatihah sampai surah An-Nas tu, 30 juzuk itu ada kisah, ada ancaman, ada pujukan Allah untuk syurga, ada ancaman neraka, ada banyak kisah-kisah, ada banyak peringatan. Semua itu adalah untuk menjadikan kita hamba Allah yang ikhlas. Buat kebaikan ikhlas kerana Allah. Tinggalkan perkara yang kita suka tapi Allah muka kerana Allah. Kalau orang tak puji pun kita tak akan rasa sedih. Orang keji pun tak sedih, kita buat kerana Allah. Dan orang yang ikhlas memang akan diuji. Memang banyak cabaran dia. Subhanallah. Tapi kita insya-Allah lepas solat je fardu kan, kita ulang 3 kali. 3 kul wallah ulang. Insya-Allah kita jadi orang yang ikhlas. Sebab itu ayat dalam surah Al-Ikhlas ini tak ada perkataan ikhlas, tapi namanya Al-Ikhlas. 1/3, 2/3, 3/3. Sebab itu dalam surah Ikhlas ini mengandungi apa? Kita tanam Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu. Satu-satunya kita buat semua ini kerana Allah. Allah itu satu. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Subhanallah. Bila berlaku apa-apa, kita cepat cari Allah. Bukan kita tinggalkan manusia terus, tak. Kita minta tolong juga ke manusia, tapi cari Allah dulu. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Apa-apa ya Allah, apa-apa nak marah sedih dengan anak, Allah tolonglah aku ya Allah, kenapa anakku macam ni? Terus sebut Allah. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Siapa yang benar-benar jadikan Allah tempat bergantung, Allah benar-benar akan menolongnya dalam setiap kesulitannya. Dia benar-benar hidup dalam pertolongan Allah. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semua tentang Allah. 4 ayat exactly tentang Allah saja. Tak ada berkenaan perkara lain. 4 ayat surah Ikhlas ada tentang Allah. Lepas solat jangan tinggal 3 kul. Dan 2 surah lagi, Al-Mu'awwizatain. Hadis Nabi SAW, masa tu Nabi bercakap dengan seorang sahabat. Nabi kata telah turun 2 surah yang tidak ada surah yang menyamai 2 surah ini. Nabi kata telah turun 2 surah perlindungan yang tidak ada siapa yang mohon perlindungan 2 surah ini, maka dia akan dapat perlindungan daripada Allah. Cari dalam tafsir Ibnu Katsir, ada hadis ini yang mana Nabi sebut tentang Al-Mu'awwizatain, iaitu 2 surah perlindungan. Qul huwallah tadi, kelebihannya kita dah tahu, memang hebat. Kan 1/3 Al-Quran, baca 3 kali, menyamai 3/3 Al-Quran, iaitu 30 juzuk Al-Quran. Tapi 2 surah lagi, iaitu Al-Mu'awwizatain, yang mana Nabi sebut siapa yang mohon perlindungan 2 surah ini, dia tidak akan diganggu. Maksudnya dia pasti dapat perlindungan daripada Allah. Yang pertama, Qul a'udzu birabbil nas. Yang kedua, Qul a'udzu birabbil falaq. Apa maksud Qul a'udzu birabbin nas? Katakanlah, aku berlindung daripada Tuhan manusia. Kemudian yang kedua, dan kita tahu kita berlindung apa dalam surah An-Nas, kita berlindung daripada Allah, dengan Allah daripada apa? Daripada jin manusia. Kan? Minal jinnati wan nas, dan daripada bisikan yang membisik di hati manusia. Qul a'udzu birabbil falaq, pula kita mau perlindungan daripada apa? Kedengkian, izah, hasad, apabila mereka melakukan kedengkian. Kita mau perlindungan daripada apa? Daripada bukan sekadar kedengkian, daripada sihir. Dan kita mohon perlindungan apa? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, daripada kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Kejahatan wabak ni kan, daripada kegelapan malam, daripada ni ya Allah. Sebab itu Nabi sebut bila turun 2 surah ini, surah An-Nas dan surah Al-Falaq, Nabi sebut telah turun 2 surah Al-Mu'awwizatain, 2 surah perlindungan, yang mana tidak ada mana-mana ayat ataupun surah yang boleh menyaingi ataupun yang boleh mengatasi kelebihan 2 surah ini dalam mohon perlindungan kepada Allah. Surah yang paling utama dalam bab mohon perlindungan daripada Allah. Tidak ada ayat ataupun tidak ada surah yang boleh menyamai kehebatan 2 surah ini dalam kita mohon perlindungan. Sebab 2 surah ini merangkumi semua.
Kita mohon perlindungan daripada bisikan jin syaitan kepada fi sudurin nas. Syaitan bukan bisik di telinga, dia bisik di pada dada kita. Dan perlindungan daripada syaitan yang membisik pada dada ni manusia tak boleh tolong, sebab ia adalah makhluk ghaib yang Allah ciptakan, iaitu syaitan, iblis, jin. Iblis, syaitan ini hanya Allah yang boleh lindungi kita. Subhanallah. Sebab itu dalam surah An-Nas kita mohon perlindungan daripada bisikan jin dan syaitan, dan kita mohon perlindungan daripada bisikan jahat manusia. Ramai manusia yang tak mahu kita berubah, ramai manusia yang munafik, ramai manusia yang fasik, yang selalu buat maksiat, memujuk manusia lain buat maksiat juga. Ramai influencer, ramai artis, ramai orang berpengaruh mempengaruhi ramai orang untuk buat maksiat dengan pakaiannya, dengan penampilannya, dengan produk-produk yang dia jualnya. Ramai manusia yang mengajak manusia melakukan kejahatan. Jadi dalam surah An-Nas kita mohon perlindungan minal jinnati wan nas, mohon perlindungan daripada jin dan manusia. Dan surah Al-Falaq, Allahu Akbar, mohon perlindungan daripada kegelapan malam, daripada kejahatan makhluk, daripada orang yang berdengki, izah hasad. Orang dengki ramai, tapi yang bahaya bila dia melakukan kedengkian. Dia sebarkan fitnah, dia pergi jumpa bomoh, dia buat mantra sendiri. Sebab itu dalam firman wa'auzubikan dalam surah Al-Falaq disebutkan daripada orang yang dengki apabila melakukan kedengkian. Kemudian kita mohon perlindungan daripada apa? Sihir. Daripada wanita-wanita sihir ataupun ahli-ahli sihir. Na'udzubillah min zalik.